Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang berikutnya iaitu kontrak perlindungan ataupun istilah Arabnya kita panggil sebagai kafalah mal. Uh, Kita boleh katakan kafalah ni maksudnya akad jaminan ataupun perbuatan menjamin. Jadi kalau kita lihat ini di antara takrif kafalah itu iaitu satu kontrak yang menjadikan pihak yang dinamakan sebagai penjamin perlu bertanggungjawab terhadap perkara yang dijamin disebabkan orang yang menerima jaminan tidak menunaikan tanggungjawabnya. Okey, saya bagi contoh untuk saya nak terangkan dia punya maksud kafalah ni. Okey, contohnya saya rasa setiap daripada kamu ni majoritinya ambil PTPTN kan. Okey, jadi dalam PTPTN tu sebenarnya kamu dah apply dah kontrak kafalah ni tanpa kita sedari. Bila kita ambil PTPTN, sebenarnya dalam PTPTN tu dia ada kafalah. Cuma mungkin kita tak perasan. Okey. Kita ambil PTPTN, kita dapati dalam PTPTN tu dia terdapat pelbagai instrumen kontrak yang ada dalam tu. Okay, yang pertama adalah qardu hasan, iaitu pinjaman secara baik. Kita pinjam. Jadi maksudnya kita katakanlah untuk diploma kita pinjam sebanyak RM12,000. Okay, jadi RM12,000 yang diberikan oleh PTPTN kepada kita, yang ni berteraskan kepada kontrak qardu hasan iaitu hutang secara baik. Kita pinjam RM12,000 dan kita kena bayar balik RM12,000. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, kami kena pinjam RM12,000 tapi kami kena bayar balik RM13,000. Nampak tak? Ya, memang pun kita tengok, kita pinjam RM12,000, tengok bayar balik, keseluruhan kita akan kita kena bayar balik RM13,000. Okey. Jadi yang kedua, okey, saya nak terangkan yang RM1,000 tu datang dari mana? Yang kedua, yang kita bayar lebih itu, yang ni adalah ujrah. Kontrak ujrah. Tadi kita dah belajar tentang kontrak ijarah kan? Adanya ujrah. Kalau dalam ar-rahnu ni, ujrah ni maksudnya upah simpan. Tapi di sini maksudnya kita katakan upah perkhidmatan. Jadi yang kita bayar lebih itu adalah perkhidmatan yang mereka tawarkan kepada kita. Jadi kita kena bayar sebab PTPTN ni dia bukannya kita katakan badan kebajikan. Dia merupakan satu institusi yang mana mereka ini bergerak dengan sendiri. Maksudnya PTPTN dia perlu ambil pekerja dan pekerja pula kena bayar gaji, kemudian dia perlu sewa bangunan, dia perlu beli komputer, dia perlu beli sistem sebab dia pula kena ada monitor terhadap duit yang dia bagi kepada kita, kemudian bila kita bayar pula dia kena update dalam sistem dan sebagainya. Jadi kesemuanya itu memerlukan kepada modal. Okey, jadi maksudnya dia kenakan apa tu kita katakan cas perkhidmatan tu kepada ke atas kita. Jadi sebab tu lebihan yang kita bayar itu bukan riba, itu dia bukan kenakan interest ke atas hutang tetapi adalah merupakan ujrah. Eh. Uh, Kemudian kalau kita perasan ada satu lagi. Ni kita akan tengok macam mana apa tu yang kita katakan sebagai kafalah ni. Kalau kita perhatikan mungkin kita perasan dalam kontrak kafalah ni dia ada satu lagi dalam PTPTN ni dia ada satu lagi ruang yang kita katakan sebagai kafalah. Okey. Dekat mana? Kalau kita perasan dekat PTPTN tu dia ada borang jaminan, borang penjamin. Ada borang penjamin. Jadi di situ biasanya kalau PTPTN mungkin 2 orang penjamin yang perlu kita cari yang dia akan tulis nama, tulis IC dan dia akan tanda tangan. Okey. Jadi itulah yang kita katakan sebagai kafalah. Maksudnya orang yang setuju untuk meletakkan nama dia, IC dia, alamat rumah dia dan tanda tangan dia, maksudnya dia mengambil satu keputusan di mana kalau kita tak bayar hutang dengan PTPTN, maka dia akan ambil tanggungjawab tersebut untuk melunaskan hutang kita dengan PTPTN. Sebab tu
Benda ni kita kena jelaskan kepada penjamin kita. Biasanya penjamin kita ni mungkin pakcik kita ataupun abang kita. Dan saya rasa boleh dikatakan hampir 80% kadang-kadang penjamin dia tak tahu apa yang dia tanda tangan. Biasanya, oh, borang penjamin. Dia pun dengan penuh bangganya, dia menurunkan tanda tangan dia. Okay? Sepatutnya kita kena terangkan. Pakcik, ini kami nak minta tolong, saya nak minta tolong pakcik untuk jadi penjamin. Ya, biasanya kita sampai setakat tu je. Pakcik, oh, jamin, belajar. Dia pun, mana pen? Dia pun dengan penuh bangganya, dia pun turunkan tanda tangan dia. Tapi dia tak tahu kesan dia apa. Kan? Kebanyakan dia tak tahu kesan dia apa. Alih-alih bila kita dah habis belajar 10 tahun, tengok-tengok dapat surat daripada PTPTN menuntut kepada kita untuk bayar hutang tersebut. Okey. Jadi itulah kita lihat. Sebab tu kita kena terangkan, pakcik, yang ni saya nak minta pakcik jadi penjamin saya. Okey, kita kena terangkan lagi. Kalau habis belajar nanti, kalau saya tak saya tak jelaskan hutang tersebut dengan PTPTN, maka pakcik yang akan tanggung hutang. Maksudnya pakcik kena bayar hutang tersebut kepada PTPTN. Sebab pakcik setuju jadi penjamin saya, bererti pakcik bagi jaminan kepada PTPTN kalau saya sebagai orang yang berhutang tak bayar, maka pakcik akan tanggung hutang tersebut. Ya, rasanya kalau kita beritahu macam tu, rasanya pakcik kita akan fikir 4-5 kali, rasanya takkan jadi penjamin kita kan. Jadi itulah kita kena clear. Benda ni dalam kontrak ini kena clear secara detail apa kita katakan terma-terma perjanjian dan sebagainya, kita kena terangkan secara detail, barulah orang itu sama ada setuju ataupun tak setuju untuk menjadi penjamin kepada kita. Okey, saya rasa jelas penjelasan tersebut dengan saya ambil contoh PTPTN tu untuk kita nak faham berkaitan dengan kontrak kafalah. Okey. Kemudian kita lihat, adakah konsep kafalah ini sesuatu yang diharuskan oleh syarak? Maka macam biasa jawapannya adalah ya, kerana ada petunjuk daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bahkan kita lihat dalam hadis Nabi, Nabi setuju menjadi imam setelah ada sahabat yang sanggup menjadi penjamin kepada hutang jenazah yang akan disolatkan. Jadi kalau kita lihat zaman Nabi dulu, apabila ada kematian, biasanya para sahabat akan minta Nabi untuk jadi imam kepada semayang jenazah tersebut. Dan biasanya Nabi akan bertanya, adakah si mati tadi mempunyai hutang? Kalau sahabat kata si mati tak ada hutang, Nabi akan terus jadi imam. Tapi kalau sahabat kata si mati ada berhutang tetapi dia ada duit yang dia tinggalkan untuk dijelaskan hutang tersebut, maka Nabi akan jadi imam. Tapi kalau sahabat kata dia si mati ada berhutang dan dia seorang yang susah dan dia tidak ada duit untuk bayar hutang, maka Nabi enggan untuk mengimani solat jenazah tersebut. Okay? Sebab tu kita lihat dalam kes ni, sahabat dia kata, tak, ya Rasulullah, tak apa, saya akan tanggung hutang dia. Jadi maksudnya saya akan tanggung hutang tu, jadi berarti di situ ada konsep kafalah. Okay. Jadi kita lihat ini di antara rukun kontrak kafalah, macam biasa, cuma pihak pelaku akad ni dia jadi ramai sikit lah. Sebab dia merupakan 3 pihak, iaitu yang pertama penjamin, yang kedua pihak yang menerima jaminan, dan yang ketiga ialah pihak yang dijamin. Kalau kita ambil contoh PTPTN tadi, penjamin katakanlah pakcik kita dengan abang kita. Yang pihak yang menerima jaminan iaitu pemberi hutang, maksudnya PTPTN, dan pihak yang dijamin iaitu kita lah sebagai orang yang berhutang. Okay? Kemudian rukun yang keempat ialah perkara yang dijamin, dan yang kelima adalah sirah ataupun ijab dan qabul. Okay, kemudian kita lihat syarat pelaku akad. Ketiga-tiga rukun ini pelaku akad, maka syaratnya sama sahaja, iaitu mereka tersebut hendaklah orang yang ada keahlian untuk melakukan sesuatu kontrak. Okay. So kita pindah kepada perkara yang dijamin. Perkara yang dijamin mestilah jelas sama ada jaminan ke atas hutang ataupun jaminan ke atas diri. Maksudnya kena clear. Kita jamin apa? Jamin hutang ke jamin orang? Okay. Kalau hutang, maksudnya hutang lah. Kalau kita jamin orang, maksudnya macam contoh kalau macam di mahkamah, bila seseorang itu dibicarakan, dibuat pertuduhan ke atas dia, dan dia mengaku tidak bersalah, dan dia minta dibicarakan, kebiasaannya dia akan dibebaskan dengan jaminan. Okay?
Dengan jaminan tu biasanya dia ada dua. Satu jaminan duit, satu lagi jaminan diri. Jaminan duit maksudnya kena bayarlah. Ya. Jaminan diri maksudnya kena ada orang lain yang perlu apa tu kita katakan ada mungkin kawan dia bagi jaminan kepada mahkamah bahawa pada sekian hari bulan dia bagi jaminan kepada mahkamah dia akan pastikan apa tu orang ni atau kawan dia ni akan hadir ke mahkamah untuk perbicaraan. Jadi sebab tu jaminan ni dia ada dua jenis iaitu jaminan hutang dan juga jaminan diri jadi kena clear. Kemudian hutang yang dijamin mestilah jelas berapa jumlahnya. Ini sama je. Kemudian pihak berakad juga perlu jelas apa yang perlu dilakukan sekiranya peminjam gagal membayar hutang. Ini nampak ni. Benda yang kadang-kadang kita tak terangkan kepada orang yang akan menjadi penjamin. Sebab tu kita kena terangkan. Kita kena terangkan. Walaupun kita katakan mungkin dia akan fikir 4-5 kali untuk jadi penjamin, tetapi sekurang-kurangnya dia tahu kesan dan juga risiko apabila dia setuju untuk menjadi penjamin kepada kita. Okey. Ini jenis kafalah ni yang saya sebut tadi, jaminan ke atas hutang, dan juga yang kedua jaminan ke atas diri manusia. So saya rasa itu sahaja berkaitan dengan konsep kafalah. Jadi kalau ada apa-apa nanti boleh tanya dalam grup nanti. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.